wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dipertemukan sekali lagi pada malam ini. Lewat sikit orang baru balik daripada perubatan. Sudah terbuat rawatan tadi, tapi saya beritahu tadi saya onkan sekejap dulu untuk selawat. Jadi alhamdulillah sempat saya onkan selawat dulu. Jadi dah suruh balik dah balik dalam tak dah habis, dah selesai. Dia tunggu masa saya duduk di surau lagi, dia dah tunggu dah di rumah. Jadi sebalik saya buat sekejap dah orang dah sampai, tuan-tuan. Hari ni agak padat sedikit. Pagi-pagi tadi saya dah ke JB, tuan-tuan. Ke JB saya ingat saya nak buat live, tapi tak dan, tuan-tuan. Tak dan sebab dalam perjalanan pun ada benda yang saya bincangkan dengan isteri saya untuk program-program saya. Sebab bila masjid dah mula beroperasi macam biasa, tuan-tuan, masih dalam ikut SOP lah maksudnya, tetapi kita dah dibenarkan kuliah, dah dibenarkan ceramah. Jadi agak kena nyusun jadual lah, apa semua, setting balik jadual, tuan-tuan. Ada jadual yang lari sedikit-sedikit tu, kita terpaksa setting balik lah. Saya terpaksa setting balik, jadi alhamdulillah selesai lah. Pagi dia hantar satu sambil beli buku sebenarnya. Sambil beli buku dan hantar produk. Ada seorang regular customer di JB, di JB. Alhamdulillah dah nampak sangatlah perubahan dia, tuan-tuan. Dan balik tak sempat nak duduk dah. Tak sempat nak tukar baju lagi, orang dah sampai. Dah masuk rumah, saya kata tunggu sekejap duduk dulu, saya nak tukar baju, saya baru sampai. Yang baru sampai tadi tu, yang mula-mula tadi tu kita buat apa tadi yang mula-mula tadi pukul 2 lebih tadi, tuan-tuan, saya baru sampai ke rumah. Dan terus sambung dengan rawatan non-stop sampai dekat maghrib tadi, tuan-tuan. Rawatan pelbagai lah. Rawatan pelbagai. Ada yang berkaitan tak boleh tidur malam, ada yang tak boleh tidur malam. Biasa kita akan bekalkan minyak hantu, tuan-tuan. Saya akan bekalkan minyak hantu dulu. Minyak hantu saya tak berani nak ni lagi, bukan tak berani apa, tuan-tuan, sebab saya nak testimoni betul-betul dulu. Kalau dah betul cantik dunia tu, baru jalan betul lah, tuan-tuan. Baru saya yakin. Bukan tak yakin dengan produk yang saya buat sendiri, tuan-tuan, tapi kita perlukan kepastian, perlukan kepastian betul-betul. Jadi sebab itulah kotak semua dah siap, botol semua dah ada, minyak semua dah ada, tunggu nak lancar saja. Masa sekarang ni saya belum lancarkan sepenuhnya lagi. InsyaAllah dalam masa terdekat ni, dalam 3-4 hari ke 5 hari atau seminggu lah, tuan-tuan. Saya banyak tangguh, tuan-tuan, sebab tak dan. Dari satu saya nak tunggu dia punya feedback daripada customer, feedback daripada pelanggan. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian. Dan tadi juga ada buat pembetulan saraf. Saya ada buat pembetulan saraf untuk tulang belakang, tuan-tuan. Biasanya tadi ada dua buat pembetulan saraf. Yang tadi tu, yang seorang tu regular customer juga, dia jadi bukan lagi pelanggan dah, jadi klien, tuan-tuan. Bukan customer lagi dah, dia jadi klien. Dia dah datang berulang kali. Alhamdulillah nampak perubahan yang sangat ketara lah, tuan-tuan, sangat ketara. Saya buat masa mula-mula dia buat rawatan di berkursi roda. Dia cikgu muda lagi, tuan-tuan. Suami isteri dia yang kena, tuan-tuan, isteri dia yang kena. Jadi mula-mula datang dia berkursi roda, tak boleh berjalan, tuan, tak boleh berjalan. Tetapi setelah hampir setahun lebih, tapi rehatlah waktu PKP tu, tuan-tuan. PKP di bulan 3 sampai bulan 3 sampai selepas raya haji. Raya haji dia main sekali. Sebelum bulan 3 tu dah 2-3 kali lah. Mana daripada tahun lepas lagi, tuan-tuan. Daripada tahun lepas dia dah mula buat. Bukan tahun lepas, 2019. Hujung tahun 2019. Kemudian awal tahun 2000, tuan-tuan. Kemudian bulan 3 kan kita kena COVID, tuan-tuan. PKP bulan 3, tak boleh nak buat apa-apa. Stop. Saya suruh dia berulang pergi ke tempat fisio lah. Tempat fisio. Tapi pergi tempat fisio ni kita kena buat sendiri. Dia kena buat sendiri, tuan-tuan. Tapi bila sampai tempat saya betulkan betul-betul lah. Cuba betulkan. Alhamdulillah.
setelah beberapa kali buat rawatan tuan-tuan, dia dah boleh berjalan. Dah boleh berjalan elok. Dan tangan dia lah sikit lagi. Kaki semua dah boleh angkat, dah boleh pergi mengajar. Dia cikgu tuan-tuan, dia cikgu. Dah boleh pergi mengajar elok dah tuan-tuan. Cuma tangan lah sikit. Tangan tu pun baru boleh angkat begitu saja. Belum boleh, ni lah jari masih lagi agak keras sedikit tuan-tuan. Buat pelan-pelan lah tuan-tuan. Kadang-kadang bila kita kena Allah bagi ujian ni tuan-tuan, sebab Allah sayang. Allah bagi ujian kat kita ni sebab Allah sayang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada sahabat-sahabat yang beri salam pada malam ini. Kemudian tadi buat rawatan apa lagi yang susah nak tidur malam. Dia tak boleh nak tidur malam, sama juga buat rawatan tidur malam. Dan lagi satu rawatan yang mula-mula tadi, iaitu berkaitan dengan sihir. Berkaitan sihir tuan-tuan. Sihir tu yang mana dia pergi dah buat rawatan mata dia orang tuan, buat mata-mata ni kali pertama. Kali pertama saya jumpa dia mai kali pertama tuan-tuan. Dan dia cerita dia dah buat rawatan pelbagai dah. Dan nak ikhtiar lah tuan-tuan. Kadang-kadang kita sakit dan tak kira. Kalau saya pun tuan-tuan, saya pun dengar mana ada orang boleh buat rawatan, saya akan pergi tuan-tuan. Saya akan pergi. Waktu saya diuji oleh Allah dulu tuan-tuan, saya pernah diuji juga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya pernah sebut, pernah cerita dalam ni tuan-tuan, yang mana saya diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya tak boleh jalan. Tak boleh jalan pada umur 19 tahun. Separuh badan saya lumpuh tuan-tuan, dari pinggang ke bawah. Dari pinggang ke bawah saya tak boleh bergerak. Hanya tangan saja. Tangan, mulut tak boleh bercakap tuan-tuan. Marah. Tuan-tuan, sebab kita biasa berjalan tuan-tuan. 19 tahun kita berjalan, tiba-tiba Allah bagi ujian pada saya tuan-tuan. Tak boleh berjalan. Daripada pinggang ke bawah saya lumpuh. Dan kita buat rawatan dengan kaedah kampung lah tuan-tuan. Kaedah kampung waktu tu nak cari tahun 99. Ada dah, Darul Syifa dah ada 99. Tapi susah nak cari pengamal perubatan Islam betul-betul tuan-tuan. Tapi kita guna kaedah tradisional, kaedah kampung lah. Maksud orang tua-tua dulu dia main, dia baca Fatihah, baca selawat tuan-tuan. Itu ke tuan-tuan, buat gitu ke tuan-tuan. Sambil tu pergi cucuk juga, pergi klinik cucuk juga tuan-tuan. Arwah sepupu saya lah, arwah abang sepupu saya yang dukung saya. Sebab saya tak boleh jalan tuan-tuan. Kebetulan dia badan besar sikit tuan-tuan, ada meninggal, dia pun dah meninggal. Dia meninggal penyakit Allah alam lah, kita tak berani lah nak kata apa-apa, timbul fitnah pula tuan-tuan. Tapi dia meninggal lah, umur 36 tahun. Umur 36 tahun dia meninggal. Ni apa, sepupu saya lah. Dia lah yang bawa saya pergi ke klinik, ulang alik ke klinik tuan-tuan. Sebab saya kena berdukung rumah atas tuan-tuan. Rumah kampung tu tuan-tuan, rumah atas. Jadi daripada atas turun ke bawah, dia bawa masuk dalam kereta, bawa pergi klinik, pergi cucuk. Cucuk lah tuan-tuan, saya cucuk lah. 3 kali saya cucuk tuan-tuan, 3-4 kali jugalah cucuk, pergi cucuk tuan-tuan, supaya nak hilangkan sakit, supaya saya boleh berjalan. Alhamdulillah tuan-tuan, Allah beri Allah dengar permohonan saya. Allah dengar permohonan saya tuan-tuan. Saya minta pada Allah untuk saya boleh berjalan balik, dan semangat yang Allah berikan. Yang penting tuan-tuan, keluarga tuan-tuan, bila kita sakit mesti ada support, family support tuan-tuan. Family mesti kena support. Kalau family pun condemnkan dia, family pun asyik perli-perli tuan-tuan, memang susah nak sihat. Susah nak sihat tuan-tuan. Jadi keluarga tadi datang jumpa saya. Dia satu keluarga kena gangguan, kata satu keluarga. Suami tak kena, isteri dan anak dia kena gangguan. Sama ada sihir ke saka ke, tak pasti sangat lagi tuan-tuan, tapi nampak lebih kepada sihir. Nampak lebih kepada sihir, wallah alam lah, wallah alam. Cuma bila dia main tadi tuan-tuan, dia cerita yang last, yang seronok tuan-tuan, dia cerita ialah perkhidmatan ataupun perubatan terakhir yang dia buat. Saya kongsi dengan tuan-tuan, supaya kita jangan tersilap tuan-tuan. Jangan tersilap, jangan tersalah langkah. Orang ni tadi mungkin dia tersalah langkah tuan-tuan, tapi benda tu dah jadi. Dia pergi buat rawatan satu tempat ni tuan-tuan. Rawatan ni, saya bukan nak condemn siapa-siapa tuan-tuan, saya cuma cerita pengalaman pesakit saya. Saya kata pesakit saya tuan-tuan, bila dah jumpa saya, pesakit saya. Jadi tuan-tuan, saya cuma nak kongsi pengalaman dia tuan-tuan. Pengalaman dia pergi buat rawatan. Mula rawatan kali pertama okey lah. Kali pertama okey, cuma dia kata memanglah nampak macam lah, adalah pelik-pelik sedikit tuan-tuan. Dia kata pelik lagu mana tu dia tak cerita lah tuan-tuan. Cuma dia kata adalah pelik-pelik sedikit. Dia kata benda pelik-pelik. Saya kata pelik lagu mana? Dia kata adalah Ustaz. Dia kata tak apalah. Dia kata okey, kemudian dia pun dah selesai balik. Kemudian dia ada masalah sedikit, dia pun telefon. Dia kata tak apa, nanti dia pergi buat rawatan rumah. Perawat tadi pergi ke rumah tuan. Lepas tu bila pergi ke rumah tuan, mungkin dia secara tradisional juga tuan-tuan, sebab dia masih lagi guna taik besi
Tahi besi ni cara tradisional tuan-tuan. Kalau guna kebiasaannya dia guna tahi besi. Tahi besi ni tuan-tuan, iaitu kalau pergi bukan kilang, biasanya dia ambil daripada sama ada kilang ataupun daripada orang yang pandai buat besi, pandai buat parang. Pandai buat parang bila sepuh parang, kita panggil sepuh tuan-tuan, sepuh parang tadi tuan-tuan, bila ketuk-ketuk dia bertebal jadi nipis tuan-tuan, dia ada tahi besi. Tahi besi tu dibuang lah, tu lah dikutip tuan-tuan. Dia dicampur dengan beras kuning pun semua tuan-tuan. Itu biasanya perubatan tradisional tuan-tuan, yang itu tuan-tuan. Cuma dia kata dia masukkan di dalam buluh, dimasukkan dalam buluh dan diletak dalam rumah dia. Tu yang jadi muskil sikit, dia muskil. Cuma yang menimbulkan fitnah tuan-tuan, satu kesalahan yang perawat ni buat. Ini kesalahan perawat tuan-tuan. Kesalahan perawat ni buat tuan-tuan, timbul fitnah tuan-tuan. Bila timbul fitnah macam mana tuan-tuan? Sebab dia suruh semua ahli keluarga dia turun, keluar daripada rumah, suruh ahli keluarga. Dia duduk dalam rumah lebih kurang 10 minit. Dia duduk seorang-seorang dia dalam rumah lebih kurang 10 minit tuan-tuan. Ini yang jadi timbul fitnah tuan-tuan. Timbul fitnah. Keluarga ni pesakit ni tak tahu apa-apa yang dia buat dalam rumah, yang perawat buat dalam rumah tadi tuan-tuan, seorang-seorang selama hampir 10 minit. Yang keluarga semua duduk di luar. Semua duduk di luar tuan-tuan. Tak boleh masuk. Seorang pun tak boleh masuk. Ini salah satu kaedah yang boleh menimbulkan fitnah tuan-tuan. Itu saja. Dia boleh timbul fitnah. Kita tak tahu apa yang dia buat kat dalam tuan-tuan. Kita tak tahu apa yang terjadi di dalam tu, wallahu alam. Hanya dia saja yang tahu tuan-tuan. Lepas itu dia bagilah dengan apa nama, dengan buluh yang dah dikata ada dalam tu, tahi besi, ada lada hitam, ada beras ke garam kena garam. Beras kuning ada tak ada, Allah alam tuan-tuan. Beras kuning Allah alam. Tapi beras garam, yang pastinya dia kata garam, lada hitam dengan tahi besi tuan-tuan. Allah alam tuan-tuan, Allah alam. Mungkin tu kaedah dia. Cuma tuan-tuan, saya nak pesan untuk pengingatkan diri saya juga tuan-tuan. Kita bila buat perubatan, tak kira lah sama ada tuan-tuan buat perubatan tradisional ke atau perubatan Islam ke, pastikan masuk rumah orang. Bila buat rawatan pagar rumah, kebetulan kita nak cerita pagar rumah ni tuan-tuan, sama tajuk tuan-tuan, pagar rumah. Jangan biarkan tuan rumah ragu-ragu atau timbul fitnah. Bagaimana yang telah terjadi tuan-tuan, dia timbul fitnah tuan-tuan. Dia timbul fitnah. Sebab apa? Sebab orang tak tahu apa yang dia buat dalam tu tadi. Kalau dia buat berdepan, biasa dalam perubatan Islam kita akan ajak pun ahli keluarga. Biasa kita baca Yasin sembahyang hajat, baca Yasin sembahyang hajat. Kemudian kita akan azan. Kemudian buat rawatan ahli keluarga, baru kita buat rawatan dalam rumah, kemudian buat rawatan luar rumah. Rawatan di dalam rumah tuan, kita akan masuk ke setiap bilik. Sebab tu saya setiap kali saya buat, saya akan panggil salah seorang ahli keluarga dia yang lelaki lah tuan-tuan. Kalau ada suaminya lah, tak pun anak-anak. Anak yang kecil pun tak apa. Jadi anak tu dah mungkin darjah 3, darjah 4 tuan-tuan. Pandai tengok apa kita buat apa-apa yang pelik tuan-tuan. Jadi bila kita spray dalam rumah ni tuan, kita masuk dalam rumah spray tadi, kita akan masuk keseluruhan. Macam dalam bilik saya pun kita akan masuk tuan-tuan. Masuk semua. Jadi kita tidak tak mau ada perasaan orang rasa macam ustaz buat apa dalam bilik? Ustaz buat apa dalam bilik? Lama-lama. Tuan-tuan, tak nak timbul hak tu tuan-tuan, tak nak timbul hak tu. Takutlah dia ada kehilangan apa-apa ke tuan-tuan. Itu yang paling kita takut. Tapi makcik yang orang yang datang buat rawatan saya tadi tuan-tuan, dia tak ada lah dia rasa macam hilang apa-apa. Tapi dia satu kepelikan lah. Satu kepelikan. Kenapa bomoh? Mudah bomoh. Pengamal perubatan tradisional ni tadi tuan-tuan, bukan semua tuan-tuan, tak semua pengamal tradisional macam ni, tak tuan-tuan. Tapi orang ni tadilah cara dia, mungkin kaedah dia begitu tuan-tuan. Dia minta semua ahli keluarga keluar. Itu yang menimbulkan fitnah tuan-tuan. Boleh menimbulkan fitnah. Walaupun dia buat dalam tu betul dah tuan-tuan, kadang-kadang betul. Tapi bila dia buat lagu ni, orang macam hilang keyakinan. Pasal apa dia mesti nak suruh ahli keluarga keluar? Kenapa tak suruh ahli keluarga duduk tengok macam mana cara dia buat? Itu jadi fitnah tuan-tuan. Kita tak tahu tuan-tuan. Sebab saya pernah jumpa tuan-tuan, orang yang meletakkan perubatan, dan lagi satu penggunaan, dari segi penggunaan keris, dia banyak guna keris tuan-tuan. Rawatan dia tu dia guna keris. Setiap kali dia pagar tu dia guna keris tuan-tuan. Itu yang macam timbul fitnah lah tuan-tuan, timbul fitnah. Keris ni biasa orang buat silat lah tuan-tuan. Kalau silat, kalau tu perubatan tuan-tuan,
Allah, jangan tunjuk sangat lah tuan-tuan. Ini dia tunjuk, dia bawa keris, dia buat rawatan tu dengan keris, tunjuk. Jadi dia yang timbulkan syak wasangka orang tuan-tuan. Perawat tu sendiri. Sebab tu kalau kita perawat tuan-tuan, jangan timbulkan, kalau boleh sekelumit pun jangan ada rasa sangsi. Sekelumit pun jangan ada rasa macam tak puas hati. Tu biasalah tuan-tuan. Tak puas hati tu biasa. Perbuatan Islam pun kena, perbuatan bukan Islam pun kena tuan-tuan. Yang tak puas hati buat rawatan ni macam ni je kah? Ni je kah rawatan dia? Inilah rawatan Islam. Ingatkan aku kena buat lagu tu. Tak, rawatan Islam ni lah dia. Yang buat lagu tu saya boleh buat tu gimmick tuan-tuan. Yang tu gimmick. Gimmick siapa-siapa boleh buat tuan-tuan. Contoh dia kena gangguan. Ni saya ceritalah tuan-tuan, nanti kita masuk cerita. Dia kena gangguan, contoh tuan-tuan, dia kena gangguan. Lepas tu tuan-tuan, perawat dia bersilat. Yang pesakit tadi bersilat. Kemudian perawat pun bersilat juga. Itu kadang-kadang gimmick tuan-tuan, gimmick. Sebenarnya kalau dia tak bersilat pun, kalau dia buat macam biasa pun boleh. Tetapi dia akan lebih menarik lah. Situasi itu nampak macam lebih seronok untuk ditonton tuan-tuan. Lebih seronok untuk dilihat, lebih seronok untuk ditengok. Dia pun silat juga. Lawan tepuk dia jauh, pum, dia pun jatuh. Sebenarnya tuan-tuan, tu gimmick tuan-tuan, gimmick. Gimmick ni tuan-tuan dalam perbuatan Islam kita jangan melampau lah. Ada tuan-tuan gimmick dalam perbuatan Islam pun ada. Ni hak pegang kepala ni gimmick tuan-tuan. Tepuk tu gimmick tuan-tuan. Gimmick. Tapi dalam masa yang sama, selain daripada gimmick, tepuk tu bukan tepuk kosong. Maksudnya tuan-tuan, kita paling mudah kita tampak jin. Wa iza batashtum jabbarin. Tampak tuan-tuan. Tampak jin tuan-tuan. Wa iza batashtum jabbarin. Tampak. Antara ayat yang kita baca lah tuan-tuan. Antara ayat yang kita boleh baca untuk tampak jin dalam tubuh badan manusia. Tapi jangan tampak muka tuan-tuan, sakit. Jangan tampak muka. Kita akan tepuk di bahagian belakang di antara belikat. Macam kita nak selesaikan masalah orang kena histeria. Sama tuan-tuan kaedah dia. Tepuk bahagian belakang, tepuk sikit-sikit, tepuk sikit-sikit. Dia itu gimmick tuan-tuan. Itu gimmick, kita istilahkan sebagai gimmick lah tuan-tuan. Sebab ada aksi tambahan. Yang perbuatan Islam kadang-kadang betul, kadang baca je. Paling bagus seorang pesakit duduk tengah, ramai perawat yang baca. Ini yang paling bagus. Jangan pegang apa. Itu paling bagus tuan-tuan. Baca je tuan-tuan. Jadi kalau dia ada masalah, dia akan ada tindak balas. Tapi kalau tak ada tindak balas, jangan tuan-tuan. Saya tak ada tindak balas apa-apa pun. Kenapa jadi macam ni? Kalau tak ada tindak balas, tak apalah tuan-tuan. Tak ada tindak balas, tak apa tuan-tuan. Ustaz, kalau pasung pesakit yang bersilat tu boleh ke masuk guna ayat Quran tertentu ke lantai? Okey, itu kita istilahkan gimmick Tuan Mazlan. Tuan Mazlan, gimmick kita pasung. Pasung ni kita kunci tuan, ataupun kita kunci, ataupun kita hentak di lantai. Kita boleh baca tuan-tuan, Allahu Akbar, tum, kita tepuk lantai. Ni tuan-tuan, kaedah pasung atau kaedah kunci ni tuan-tuan. Kaedah pasung atau kunci ni kebiasaannya kita guna untuk histeria. Kalau orang budak-budak histeria lari tuan-tuan, kita niat dengan Allah SWT untuk tolong kita. Sebab kita minta direct dengan Allah tuan. Minta direct Allah, Tuanku, tolong aku ya Allah. Tolong aku ya Allah. Jangan sampai dia keluar dari pagar contoh. Jangan keluar dari pagar. Kita bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Tepuk. Sama ada tepuk dengan kaki kan tuan. Dia ada kaedah. Kaedah kunci ni tuan, dia ada kaedah. Kadang-kadang kita tak mau orang tu lari lebih tuan. Kunci dengan tumit kaki pun ada. Bila biasa kita baca Allah Akbar tuan-tuan. Kadang la ilaha illallah, Allahu Akbar. Dia bagi tuan-tuan. Kadang-kadang ini yang kita istilah sebagai gimmick tuan. Kita buat rawatan tetapi bukannya jarak jauh sampai 1 kilometer dak tuan-tuan. Pesakit berdepan dengan kita. Pesakit berdepan dengan kita. Kita minta Allah, Tuanku bantulah aku ya Allah. Allahu Akbar. Itu istilah pasung ataupun kunci. Macam pesakit dia tengah, macam Tuan Mazlan cakap lah, pesakit tengah bersilat, dia duduk silat, biarkan dia bersilat tuan. Kita jangan turut bersilat. Bagi pengamal perbuatan Islam, jangan turut bersilat. Sebab bila turut bersilat, orang akan pandang, ustaz ni bersilat pula, dia buat rawatan silat dengan cara silat. Walaupun kita tahu silat tuan-tuan, tak payah buat. Jangan buat tuan-tuan. Cara yang terbaik macam tuan-tuan, kita pasung atau kita kuncikan dia di bumi tuan. Kunci di bumi. Di bumi itu masuk lantai pun tak apalah tuan-tuan. Dia ada pelbagai kaedah. Ada kadang-kadang kita tepuk lantai. Kita tepuk lantai tu kadang-kadang tu nak kunci, nak pasung dia supaya dia tak boleh lagi bersilat. Bila bersilat kita nak masuk pun takut tuan-tuan. Dia tak sedap. Dia hentam kita, naya tuan-tuan, lebam biji mata tuan-tuan. Sebab tu orang yang perubatan ni
Paling tidak dia tak pandai silat tak apa, yang penting dia pandai tepis. Yang penting dia pandai tepis, tuan-tuan. Nampak tepis. Yang penting tepis. Petik dapat tepis, kilah terus, tuan-tuan. Kilah tumbangkan dia biar duduk di bawah. Biar duduk di bawah. Sebab tu kadang-kadang, tuan-tuan, orang yang buat rawatan ni, tuan-tuan, yang pesakit lah, kadang-kadang badan dia sangat sakit. Salah satu asbab sakit kalau dia bersilat, memang dia akan sakit badan, tuan-tuan. Sebab lagi satu, kalau dia meronta kuat, orang kepegang, lagi kuat pegang, lagi kuat dia meronta, lagi kuat orang pegang. Sebab tu saya, tuan-tuan, dulu rajin lah lagu tu, tuan-tuan, rajin lagu tu. Tapi sekarang ni, tuan-tuan, kalau saya tengok orang meronta tu kuat-kuat, saya cepat-cepat tepuk belakang dia, pum, tepuk sekali, tuan-tuan, bagi dia sedap. Dan kadang-kadang, tuan, saya tak suruh pegang pun, biarlah dia nak bersilat di situ, tuan-tuan. Biar dia bersilat itu. Kita jangan dekat, tuan. Kita dekat, kita kena, tuan-tuan. Sebab dia bukan sedap, tuan. Dia tak sedap. Kita boleh buat kaedah pasung ataupun kunci. Ataupun, tuan-tuan, kita boleh buat, kalau saya, tuan-tuan, bila dia bersilat begitu, kita tinggikan suara sikit. Tuan-tuan. Jangan lempang dia. Jangan sesekali lempang, tuan-tuan. Jangan main bahagian muka lah. Bahagian muka jangan main. Kadang-kadang ada perawat naik angin, tuan-tuan. Dia kena debik sebiji, dia pun bagi balik, tuan-tuan. Hak ni naya, tuan-tuan. Kes naya ni, dia pun lebam, pesakit pun lebam juga, tuan-tuan. Jadi, tuan-tuan, saya akan suruh lepas. Saya kata lepas. Biar dia. Nanti, tuan-tuan, bila kita keraskan sikit suara, tuan-tuan, keras sedikit suara, dan bila kita kunci dia, tuan-tuan, biasanya saya akan bangun, tuan-tuan. Kalau gitu saya akan bangun. Tetapi saya tak gimmick kuat lah, tuan-tuan. Saya akan kunci dengan tumit. Saya kunci dengan tumit, tuan-tuan. Saya akan berdiri. Saya baca biasa, tuan-tuan. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, Allahu Akbar. Tapi waktu kita tekan tu, kita entak sedikit, tuan-tuan. Tapi tahan lah. Entak sedikit, tahan. Tumit tu tahan je tumit. Sampai dia bersilat, tapi dia tak boleh nak gerak. Dia tak boleh, kadang-kadang tak boleh angkat kaki. Tangan dia bersilat. Oh, biasa bersilat ni dia akan sana sini. Ni kaki dia tak boleh gerak, tuan-tuan. Tak boleh angkat. Itu yang dia masukkan pasung tu berkunci, tuan-tuan. Saya tak duduk dekat yang tu. Naya, tuan-tuan. Jangan duduk dekat. Duduk jauh-jauh tak apa. Kunci. Sampai dia letih. Tapi biasa saya tetap akan biar lama, tuan-tuan. Lepas saya kunci, saya akan terus langkah dia, tepuk belakang. Tepuk sekali. Biasa dia, dia jerit. Dia jerit. Kadang-kadang bagi sekali lagi. Boom, belakang sekali lagi. Sama doa. Bismillah, Allahu Akbar. Boom, belakang. Bahagian belakang, tuan-tuan, dia akan sedap. Yang penting sedarkan dia. Jangan kita turut bersilat. Kalau kita turut bersilat, kita juga letih, tuan-tuan. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, berbalik kepada cerita tadi, tuan-tuan, dia datang buat rawatan, okeylah. Saya kata tak apalah, jangan fikir negatif. Sebab dia tak boleh tidur. Anak-anak dia pun ada yang anak-anak dia tak boleh tidur juga. Dan kebetulan adalah dalam keluarga dia tu yang sekolah agamanya, tuan-tuan. Jadi masih anak-anak tak bersetujulah dengan apa yang terjadi. Kalau dia, ini saya kata timbul fitnah, tuan-tuan. Jadi timbul fitnah. Mudah-mudahan kita jangan buat, tuan-tuan. Jangan buat lagu tu. Kalau tuan-tuan nak buat rawatan, jangan buat lagu tu. Dia timbul fitnah. Terutama golongan perawat lah. Pesanan untuk diri saya dan kita semualah golongan perawat. Jangan buat lagu tu sebab akan timbul fitnah. Buat macam biasa saja, panggil keluarga masuk bilik ikut. Buat dia normal-normal, tuan-tuan. Tak payah buat yang pelik-pelik. Buat pelik-pelik ni orang tengok pun jadi pelik-pelik. Tapi popular lah, tuan-tuan. Popular lah nak ke sekarang ni, zaman viral, tuan-tuan. Zaman viral ke viral, tuan-tuan. Rakam orang gini memang viral lah, tuan-tuan. Memang viral. Tapi tak perlu, tuan-tuan, tak perlu. Buat kaedah yang biasa-biasa saja. Tak perlu kita buat benda pelik-pelik, tuan-tuan. Kalau kita terlibat dengan perubatan. Kemudian tadi ada juga yang betul sarah yang biasa saja, tuan-tuan. Yang biasa, yang kaki dia kebah. Kaki bukan kebah, dia sengal. Kaki kiri ni daripada paha belah luar ni sampai ke betis belah luar. Tuan-tuan. Dia rasa sengal. Itu saya buat betulan sarah. Tapi Allah Alam lah, tadi tengok dia masih jalan yang sama juga. Maksudnya tidak ada keberkesanan sangat lagi, tuan-tuan. Saya suruh dia ulang. Allah Alam lah, kalau nak ulang nanti dia ulang lah tu, tuan-tuan. Kadang-kadang dengan izin Allah lah, tuan-tuan. Kadang-kadang izin Allah. Saya, tuan-tuan, suatu mula PKP, betul-betul PKP, tuan-tuan. Ada seorang hamba Allah datang, tuan-tuan. Dia datang dalam keadaan yang sakit teramat sangat. Sepatutnya kita memang tak boleh buat, tuan-tuan, yang urutan yang tu tadi. Memang tak boleh buat, tuan-tuan. Tapi dia datang dalam keadaan yang dia tahu pusat rawatan di sini, tuan-tuan. Dia datang dalam keadaan yang merangkak. Turun daripada kereta merangkak. Dia baring atas lantai rumah saya, tuan-tuan. Dia baring dia lagu tu, tuan-tuan. Dia kata tak boleh nak jalan dah. Dia baring lagu tu, tuan-tuan.
Saya pun tengok kesian tuan, bukan tak kesian. Saya pun ambil saya punya hand sanitizer dulu. Ambil saya punya spray tuan, spray satu badan saya dulu tuan. Sebab tu batu pahat tengah tinggi sedikit berkenaan dengan corona, berkenaan dengan COVID ni tuan. Agak tinggi tuan. Saya pun spray badan saya semua. Saya buat betul kan. Sebab kesian sangat dan terlampau kesian. Sebab dia datang dalam keadaan yang duka cita lah, kita tengok sangat sakit, derita sangat dan sangat sakit. Sampai dia merangkak daripada kereta tuan, masuk dalam terus dia baring. Saya kata, "Mai duduk atas kursi." Saya ada ruang kursi tuan, ada kursi, ada apa tu duduk. Selesa dak, dia kata tak mau dah. Nak baring sini, tak mau jalan dah. Saya pun buat segera prak. Alhamdulillah, okey, dia balik okey, boleh berjalan sedikit. Besok dia datang dah pakai smart dah tuan. Pakai smart dah datang. Tuan, dah smart dah ni. Saya nak buat rawatan lagi. Dah cukup dah saya kata. Semalam tu saya dah buat. Semalam tu dah kita tolong yang semalam tu. Lepas tu tak boleh saya kata. Lepas tu bila ni saat tunggu habis PKP saya kata mau balik. Tapi alhamdulillah dah boleh berjalan elok tuan. Boleh berjalan tu rezeki dia tuan, rezeki dia. Ada juga tuan pengalaman saya betul salah tuan. Ni sebelum PKP lah, sebelum PKP lama tuan. 2 tahun lepas sebelum PKP lah. Cerita sebelum PKP 2019 tuan. 2019 awal tahun tuan. Ada beberapa orang bersakit datang tuan, datang dalam keadaan macam tadi, tapi dia tidaklah sampai merangkak, menunduk jalan macam nenek dan sakit sebab dia ada masalah slip disc. Slip disc dia mungkin terkeluar ke apa, sebab kita tak nampak, X-ray pun tak ada tuan. Kita bukan boleh X-ray macam Superman tengok apa ada belakang dalam dia, tak ada tuan. Kita boleh agak ada masalah slip disc. Baring, dia nak baring terlentang pun menangis-nangis, tapi kita buat jugalah. Sakit dia memang sakit lah tuan, berkaitan tulang tuan, memang sakit. Kita betulkan, betul, alhamdulillah boleh berjalan elok tuan. Dia kata kadang-kadang rezeki masing-masing lah tuan. Kita buat benda yang sama dah. Saya buat kaedah yang sama. Ada kadang orang sama sedah, kalau orang kata sama sedah tuan. Dia main dalam keadaan yang merangkak, dalam keadaan yang nak berjalan pun susah. Balik kadang-kadang hilang tongkat pun dah. Saya ingat sewaktu saya buat rawatan di Sabah, dekat rumah, dekat tempat kawan saya, Kota Belud, Ustaz Jasri tuan, ada makcik tu tuan. Saya buat rawatan di sana, rawatan ruqyah syariah. Sahabat-sahabat saya pun ramai yang berkaitan dengan perubatan, termasuk Ustaz Jasri pun terlibat perubatan tuan. Buat rawatan juga, tapi saya sambil-sambil saya ruqyah syariah, saya buat pembetulan saraf. Makcik seorang tadi tuan datang pakai tongkat tuan. Balik tuan, dia tertinggal tongkat dia. Sehingga orang kata, "Cik, tongkat tinggal." Allahu Akbar. Ya sudah boleh jalan dia tuan, sudah boleh jalan bar dia tuan. Elok dah dia tuan. Rezeki masing-masing tuan. Kita buat benda yang sama, kaedah yang sama, rezeki masing-masing. Kadang-kadang Allah bagi sihat, mungkin dah lama dah kena ataupun teruk sangat. Allah tu bagi dia hujan dia teruk sangat, Allah segera angkat tuan. Itu semua dengan izin Allah, atas usaha dan doa pesakit itu sendiri tuan. Dia usaha untuk pergi buat rawatan, pesakit itu sendiri berdoa juga pada Allah, Allah angkat sakit dia tu tadi tuan. Jadi tuan-tuan perempuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, jom kita tengok sikit, ada masa lagi tuan-tuan, ada masa lagi insya-Allah. Berkaitan dengan pagar rumah ni tadi tuan-tuan, berkaitan dengan pagar rumah yang kita nak bincangkan pada malam ini. Yang lepas saya dah cerita berkenaan dengan tanda-tanda dia tuan-tuan, tanda-tanda dia, dan saya dah cerita juga kaedah rawatan. Okey, kaedah rawatan dalam rumah tuan, dalam rumah ke dalam permis perniagaan, yang utamanya tuan-tuan, yang utama sediakan bahan-bahan. Saya beritahu tuan-tuan, buat solat hajat, buat baca sini. Kalau tuan-tuan tak nak buat solat hajat pun, ya pilihan lah, pilihan. Bagusnya buat solat hajat, tapi saya biasa buat rawatan selepas asar. Kalau rumah ni saya banyak atur selepas asar tuan. Jadi kalau selepas asar tuan-tuan, saya tak buat lah solat hajat, kita terus buat bacaan Yasin saja. Sediakan bahan-bahan yang saya bagi tahu semalam tuan-tuan. Semalam saya bagi tahu bahan, contoh bahan macam garam ke, air ke, lada hitam. Kalau lada hitam tu dah campur siap dengan garam. Kalau nak buat rawatan tuan rumah, dia mungkin ada limau ke, limau purut ke, limau nipis ke, mana-mana lah tuan yang sesuai. Pastikan semuanya ada dulu. Buat bacaan Yasin dulu. Buat bacaan Yasin dan buat rawatan ahli keluarga. Tuan-tuan nak buat rawatan ahli keluarga dulu boleh, baru baca Yasin, atau nak baca Yasin dulu, buat rawatan ahli keluarga dulu boleh. Mana-mana satu pun tak apa. Kemudian dah siap buat rawatan, dah siap baca Yasin, baru kita azan. Pastikan dah baca Yasin, dah buat rawatan. Buat rawatan ahli keluarga, buat rawatan keluarga dia.
Kalau ada 5 orang, 5 orang lah kita buat rawatan tuan-tuan. Kemudian azan. Tapi sebelum azan pastikan pintu bilik, tingkap semua dah buka sedikit tuan-tuan. Azan paling bagus 3 kali, paling malas sekali. Sekali pun sudah memadai lah tuan-tuan, tapi paling bagus 3 kali. Kita ulang azan tersebut sebanyak 3 kali. Dah habis azan baru spray ikut lawan jam. Tuan-tuan nak ikut arah jam pun boleh. Tidak jadi masalah tuan-tuan. Sebab ada guru saya ajar ikut kiri, ada guru saya ajar kena ikut kanan. Mana-mana pun tak apa tuan-tuan. Buatlah mana pun. Spray dalam rumah tuan-tuan sehingga bertemu balik. Spray sehingga bertemu balik tempat yang kita mula-mula tadi tuan-tuan. Lepas tu baru buat rawatan di luar rumah. Rawatan di luar rumah ni kalau rumah kampung, pagar sekali dengan pos kereta, tempat parking kereta. Biasa tempat parking kereta dia jauh sedikit. Kadang-kadang ada di tepi rumah, depan rumah betul. Kadang-kadang ada yang jauh sikit. Ambil yang jauh tu. Pusing ke keliling ke rumah dia tuan-tuan. Rumah bukan keseluruhan tanah. Kalau keseluruhan tanah kena 2 ekar tuan-tuan, susahlah kita nak buat. Boleh aja tuan-tuan. Saya pernah buat rawatan satu taman perumahan tuan-tuan. Tapi itu kita jalan lah. Naik motor tuan-tuan, jalan keliling. Tengok. Tu naik motor orang tuan, tak jalan kaki dah tuan-tuan. Nak jalan kaki jono satu taman tuan-tuan. Satu taman perumahan tuan-tuan. Buat keliling sama. Tapi paling seronok tuan-tuan kalau di mall lah. Di mall ataupun dalam office. Paling mudah kita azan, kita tak perlu nak azan setiap tingkat. Kalau nak azan setiap tingkat kena ada 5 tingkat tuan, 5 kali azan. Lepas tu pula kena mall tu panjang 300 meter atau 500 meter panjang dia tuan-tuan. Orang nanya orang pusing. Kena macam Sunway Pyramid tuan-tuan. Jahanam. Kena macam Sunway Pyramid lah tuan-tuan. Allahu Akbar. Nak azan macam mana tuan banyak kali. Paling mudah pergi center. Pergi tempat center dia tuan-tuan. Dia selalu umum kepada pemilik kenderaan. Mula-mula silakan kenderaan. Tu tuan-tuan. Center dia tuan-tuan. Pergi security post, security center tuan. Pergi security center kan ada kawalan dengan CCTV, ada kawalan dengan mikrofon. Bila kita bercakap situ seluruh mall dengar. Azan kat situ tuan-tuan. Azan di situ saja, tak perlu kita nak pergi cari azan tengah-tengah. Gunakan kemudahan yang ada. Jangan duk teruk 5 tingkat, dah 5 tingkat. Setiap penjuru tu kena buat pula. Sebab nak bagi dengar azan seluruh mall ni tuan-tuan. Berpuluh kali tuan-tuan kena azan. Lembek lagu tu tuan-tuan. Hilang suara lagu tu saja. Jangan dah buat lagu tu tuan-tuan. Ambil mikrofon, buatkan mikrofon dia tuan-tuan. Satu mall dengar tuan-tuan. Satu mall dengar. Biasanya dalam mall ni ataupun dalam permis perniagaan yang besar tuan-tuan, dan besar, biasa kita akan buat malam lah tuan-tuan. Kita akan buat malam setelah dia tutup. Bila dia tutup tuan-tuan, baru kita buat. Kalau pagi-pagi pun kadang-kadang ada yang dah sampai awal. Macam orang buat kedai kek, kedai roti tuan, dah sampai awal. Pukul 7 lebih tu dah sampai dah tuan. Mall buka pukul 10. Tapi dia dah standby kan untuk kek ke, untuk buat roti ke tuan. Dia dah standby. Saya akan buat biasanya tengah malam. Tengah malam tuan. Yang ni biasa dalam mall, saya buat tengah malam. Sama kalau office saya buat time cuti. Mall tak ada cuti tuan. Mall tak ada cuti. Kalau office saya buat time cuti. Mana staff tak ada kerja tuan, staff tak kerja, mudah kita buat rawatan. Cuma kalau dalam rumah, saya akan pastikan tuan rumah dia ada lah. Sama ada lelaki ke perempuan ke, ataupun anak-anak perempuan dan ditemani anak-anak lah tuan. Saya akan buat rawatan dalam rumah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian. Okey, itu antara untuk pagar rumah tuan, pagar rumah, pagar kediaman apa semua. Okey, itu sudah. Nak pagar kenderaan. Pagar kenderaan. Tuan-tuan, kenderaan kita yang kita selalu naik tuan, kalau kita ada masalah, kadang-kadang dalam kenderaan dia tak ikut kita di rumah, tetapi dia ikut dalam kenderaan. Ikut je kita berjalan dalam kenderaan tuan-tuan. Duduk dalam kenderaan kita rasa tak selesa dalam kenderaan kita sendiri. Tuan-tuan, kalau nak buat kenderaan, tuan-tuan duduk dalam kenderaan tu azan. Ataupun tuan baca ayat ruqyah dalam tu. Duduk baca ruqyah, duduk baca yasin dalam kenderaan kita. Buka tingkat-tingkat semua, buka tuan-tuan. Buka semua. Saya akan buka dengan bonek-bonek kalau saya tuan-tuan. Saya akan buka bonek, saya akan mengaji dalam tu dulu. Mengaji yang biasa punya tuan-tuan, sama ada baca yasin ke atau apa-apa. Tapi mengaji dalam kita punya kenderaan. Kemudian baca ayat syifa. Ayat syifa kita baca juga ayat ruqyah tuan-tuan, ayat scan. Kemudian tuan-tuan kita baca juga yang lain-lain lah tuan-tuan. Baca ayat Quran yang lain. Dan antara apa yang kita baca tuan, ini tuan-tuan yang kita baca.
yang biasa kita baca untuk kenderaan. Kita tak bacalah keseluruhan ayat Ruqyah tuan-tuan. Kita ambil sedikit saja. Yang pertama tuan-tuan, baca Al-Fatihah 3 kali. Baca Fatihah 3 kali. 3 kali. Baca di dalam kereta. Tapi sebelum tu kita dah sediakan dulu air. Air 1 baldi tuan-tuan. Air 1 baldi. Okey tuan-tuan, baca Fatihah. Kemudian Ayatul Kursi 3 kali. Fatihah 3 kali. Ayatul Kursi dengan kaedah 9 wakaf 3 kali juga. Kemudian sambung dengan surah Yasin ayat 1 hingga 9. Surah Yasin ayat 1 hingga 9 tuan-tuan. Okey, dan yang seterusnya Al-Mu'awwizat ataupun 3 kul. Al-Mu'awwizat ataupun 3 kul tuan-tuan. Al-Mu'awwizat atau 3 kul. Baca sebanyak 3 kali juga tuan-tuan. Itu kaedah dia baca. Nanti tuan-tuan, air yang kita buat tu boleh dijadikan sebagai air basuhan kereta untuk luar. Bukan dalam lah tuan-tuan, jangan basuh dalam. Basuh kereta. Air basuhan kereta tuan-tuan. Campurkan dengan sabun, bagi buih, buat basuh kereta. Di luar tuan-tuan. Jerus kereta kenderaan kita. Okey tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian. Malam besok kita akan cerita bab seronok sedikit. Dan saya akan rakam guna ini juga, guna telefon ni juga. Cuma mungkin live tu nanti tuan-tuan, saya akan buat di atas tempat yang sesuai sedikit, atas meja lah biasa tuan, atas meja ni kot. Guna, sebab saya nak tunjuk kaedah badi mayat tuan-tuan. Kaedah nak rawat badi mayat. Tuan-tuan. Malam besok kita cerita bab badi dan saya akan buat praktikal terus. Tuan-tuan boleh tengok malam besok. Tunggulah malam besok insya-Allah. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita. Kita boleh jumpa lagi pada malam besok untuk kita buat rawatan badi. Rawatan badi tuan-tuan, saya guna bahan di dapur saja. Saya guna bahan di dapur dengan bacaan-bacaan ayat Al-Quran. Nanti saya akan beritahu ayat apa yang kita boleh baca untuk rawat kaedah badi. Dan saya gunakan dengan benda-benda yang ada di dapur sekeliling kita saja tuan-tuan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, cukup sekat tu dulu tuan-tuan. Cukup sekat tu dulu insya-Allah. Jadi tuan-tuan, saya mohon maaf terkasar bahasa, tersalah cakap, terlepas kata. Yang baik tu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kurang tu daripada kelemahan diri saya tinggalkan tuan-tuan dengan macam biasalah, lagu Laukana Bainana tuan-tuan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya tuan-tuan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.